أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا لنا أقوالنا اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربي يسر ولا تعسر يا كريم. Kita mulakan pertemuan dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang kita gelar dia sebagai nikmat yang banyak. Kalau ingat lagi pertemuan sebelum ni, nikmat yang banyak tu bahasa Arab dia apa? Al-Kautsar. Alhamdulillah. Suratul Kautsar tu bererti nikmat yang banyak. Salawat dan salam pada junjungan tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahli keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Yang saya hormati setiausaha masjid, barisan jawatan kuasa masjid, imam-imam, bilal-bilal, para siak, datuk datin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, saya dah confused dah minggu mana ni saya punya boleh insya-Allah. Alhamdulillah, saya macam ni, bersyukur kita pada Allah. Allah pertemukan kita walaupun pada perancangannya tak ada. Saya ikutkan pada minggu ke-2 dan 4. Jadi kalau betul boleh tak ada masalah kan. Tapi minta bagi tahu awal sikitlah kan. Saya baru dah tahu malam ni ada kuliah pagi tadi. Level-level ustaz syuhada, level-level Ustaz Mukhti, level Ustaz Khusyairi, itu boleh tuan-tuan. Bagi tahu 1 jam sebelum pun dia boleh. Saya ni masih lagi belajar. Itu semua tok guru saya yang saya sebutkan tadi. Tok guru syuhada Ustaz Khusyairi ni, itu semua tok guru. Paling command saya 6 jam lah preparation untuk 1 jam tu. Ni saya akan buat research. Saya akan telefon tok guru. Betul ke ni apa ni kang saya ngajaran sesat kang, macam-macam. Bahasa Arab tak faham, saya tanya kawan yang mahir bahasa Arab, ada dan sebagainya. Kalau macam ni sakit tuan-tuan. Tak habis prepare lagi, dah pukul 6, dah pukul 7, dah habis, dah tak ada preparation dah. Itu pertamalah. Tapi tak apa, alhamdulillah. Insya-Allah fa izastansihu fansihu. Kata Nabi SAW, jika diminta untuk beri nasihat, maka berilah nasihat. Nampak bukan kita suka-suka nak belagak pandai, tak. Kalau orang datang minta, dia tak ada keuzuran, kena pergi. Kalau diminta untuk memberi nasihat. Dan sini insya-Allah malam ni kita akan bicarakan permulaan tadi berkenaan suratul Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak. Ataupun Kautsar ni ditafsir sebagai perigi Al-Kautsar. Kita tahu perigi Al-Kautsar ni nanti dibicarakan dah pada pertemuan sebelum ni. Fasalli li rabbika wanhar. Maka solatlah terhadap Tuhanmu dan berkorbanlah. Maka itu isyarat dalam bersyukur mesti solat dan berkorban. Sembelih, ada dua
duit lebih-lebih tu ambil bahagian. Inna syani'aka huwal abtar. Dan mereka yang membenci engkau wahai Muhammad, mereka itulah orang yang rugi. Suratul Kautsar ni turun ketika Nabi SAW dalam keadaan down. Nabi SAW baru melalui Amul Huzun, tahun kesedihan. Kemudian dakwah Nabi di reject pula. Abu Lahab punya perangai, tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah. Nabi SAW baru berjumpa seorang untuk dakwah. Malam ni aku Muhammad, aku bawa risalah daripada Allah dan ini dan sebagainya. Nabi SAW pergi ke tempat lain, Abu Lahab ikut. Itu anak saudara aku tu. Kau jangan ikut ya, tu penipu, pembohong. Nampak sampai tahap tu dakwah Nabi disekat. Tapi subhanallah, agama Islam hari ini dah 1400 tahun lebih lah, masih lagi berkembang, masih lagi yang lahir dalam keadaan Muslim, alhamdulillah. Sampai tahap tu jadi Nabi SAW jadi down. Apa ni, orang Arab tak nak terima dakwah aku, pakcik aku buat macam ni dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Nabi, bagi up balik moral Nabi. Inna a'tainakal kautsar, maka ingatlah wahai Muhammad, aku dah bagikan kau nikmat yang banyak. Apa nikmat-nikmat Nabi SAW yang dah terima sebelum dilantik menjadi Nabi dan Rasul? Masa kecil kita tahu syakkus sadar. Peristiwa dibelah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dada Nabi dibelah lalu dicuci dengan ma'uz zamzam oleh Jibril alaihi salam dan diletakkan balik. Dua kali peristiwa syakkus sadar berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sekali masa kecil, keduanya sebelum dilantik menjadi Nabi. Jadi isyarat Nabi SAW menerima nikmat yang banyak. Bahkan setelah kematian ibu bapa pun dijaga oleh datuk dan seterusnya, pakcik yang baik dan sebagainya. Jadi Allah ingatkan, maka sujudlah, fasalli li rabbika wanhar. Di sini juga tadabbur ayat ini adalah pada kita, bersyukurlah dengan apa yang kita ada, janganlah komplain. Cara dia macam mana nak cari rasa syukur tu? Kadang-kadang tak rasa bersyukur dan ya Allah tak cukup, hutang melambat orang ni minta dan sebagainya. Solatlah, fasalli li rabbika wanhar. Ada lebih, lakukanlah berkorban. Ini tadabbur ayat yang boleh kita letakkan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Dan kita teruskan perbicaraan minggu lepas. Minggu lepas kita dah bicarakan tentang perigi Nabi SAW yang juga diberikan nama sebagai Al-Kautsar ataupun Al-Haud, yang mana saya dah ceritakan di akhirat nanti antara elemen-elemen yang ada hari kebangkitan, hasyar, maknanya dibangkitkan di tiap sangkakala kedua, dibangkitkan semua yang dah mati pada awalnya tadi. Dan kemudian pastinya ada haud, yakni telaga Nabi SAW, dan pastinya ada al-mizan, timbangan neraca, dan yang pastinya ada lagi adalah sirat, titian sirat. 4 elemen akhirat ni ulama khilaf yang mana satu dulu, yang mana satu kemudian, tak ada masalah, wajib kita imani semuanya. Yang mana tuan kitab Imam Qurtubi rahimahullah taala anhu membicarakan setiap nabi sebenarnya mempunyai sebuah perigi. Maksudnya tiap-tiap nabi ada perigi dia sendiri. Ini berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi daripada Samurah. Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai sebuah perigi dan mereka amat bangga apabila ramai yang mengunjunginya. Aku berharap perigikulah yang paling ramai pengunjungnya. Tabaan umat Nabi Muhammad SAW paling ramai. Bahkan di Mahsyar pun kita ada hadis yang panjang tu. Umat-umat Nabi terdahulu, umat Nabi Nuh, umat Nabi Adam dan sebagainya, cari nabi-nabi mereka untuk minta syafaat masuk di mahsyar. Ya Allah tolonglah, ya Rasul tolong aku, tolong. Dan nabi-nabi yang lain ni tak dapat nak tolong. Aku sendiri pun pernah melakukan kesilapan. Kata Nabi Musa, aku pernah membunuh. Banyak lagi kesilapan-kesilapan yang pernah ni. Lalu semua umat-umat Nabi terdahulu pergi kepada Nabi Muhammad SAW untuk minta syafaat. Jadi kita di dunia ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, janganlah sombong dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sallallahu
alaihi wasallam. Nampak tulisan nama Muhammad, ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dengar berita orang pergi umrah, sampaikan salam pada Nabi seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Itu adab kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi umrah, pergi makam Nabi, bagi salam seolah-olah Nabi berada di hadapan kita. Ini adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cari Rasulullah masa di dunia supaya di akhirat nanti tak susah kita cari Rasul. Senang kita nak minum daripada telaga Nabi, di mahsyar kita dapat syafaat Nabi dan sebagainya. Di mizan lagi kita akan bicarakan insya-Allah. Jadi berdasarkan hadis tersebut, semua Nabi-Nabi mempunyai perigi dia itu sendiri, berbeza dengan di mahsyar tu, yang mana syafaat itu adalah milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dipanggil sebagai maqam mahmudah. Orang yang baca doa lepas azan, yang memang ambil berat doa lepas azan, kejap, member dia nak bercakap, kejap dia baca doa aja. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati was salatil qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah. Minta itu doa untuk Nabi tu, ati Muhammad al wasilata wal fadilah, berikanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al wasilah, jalan, wal fadilah, dan kemuliaan, wasyarafa wa darajatal aliyatar rafi'ah, dan muliakan dan angkat darjat Nabi dengan satu angkatan yang tinggi. Wa ba'athu maqamal mahmud allazi wa'addah, dan berikanlah maqam mahmuda. Itu yang nama dia maqam mahmuda allazi wa'addah, yang mana engkau telah janjikan. Kita doa pada Allah, beri ya Rasulullah maqam mahmuda. Ulama berpendapat maqam mahmuda itulah bantuan di mahsyar. Bantuan di mahsyar dinamakan maqam mahmuda untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita faham Al-Kautsar itu disebut sebagai perigi Nabi, tetapi ada riwayat lain yang mengatakan Al-Kautsar itu sebagai sungai. Kita tengok bacakan mafhum dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku berjalan di dalam syurga, tiba-tiba aku berada di pinggir sebuah sungai dalam syurga, yang kedua pinggirnya adalah mutiara yang bertatah. Nabi SAW ceritakan, Nabi berjalan dalam syurga, kemudian nampak sungai yang kiri kanan itu mutiara bertatah. Ni memang jadi tempat pijak lah. Dah hilang dah. Aku bertanya, tanya pada siapa tu? Jibril. Sungai apakah ini wahai Jibril? Jibril alaihi salam menjawab, ini sungai Al-Kautsar yang berlumuran minyak kasturi sehingga harum semerbak, yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Hadis riwayat Bukhari daripada Anas bin Malik. Jadi ini menunjukkan ada riwayat lain mengatakan Al-Kautsar ni adalah sungai dalam syurga. Bukan sahaja perigi Nabi tadi ketika di mahsyar ataupun sebelum mahsyar, tetapi dia juga dinamakan sebagai sungai dalam syurga. Ibnu Wahab berkata, aku diberitahu Syuaib daripada Abad daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa ketika baginda dibawa naik ke langit dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang mempunyai sama, lebih kurang maksud dia, aku melihat sebuah sungai yang bergelombang dan berombak dengan amat laju seperti anak panah yang terlepas dari busurnya, sehingga mengeluarkan cahaya yang amat putih, lebih putih daripada susu, dan airnya lebih manis daripada madu. Kedua pinggirnya adalah mutiara yang bertatah. Aku bertanya kepada Jibril alaihi salam, sungai apakah ini? Lalu Jibril menjawab, sungai Al-Kautsar yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhanmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu aku dekatkan tanganku di tepi sungai itu, dan ternyata baunya seharum minyak kasturi. Kemudian aku masukkan tanganku ke dalam sungai itu, ternyata airnya adalah susu. Hadis riwayat bin Wahab daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam cerita yang diceritakan oleh Ibnu Wahab, ketika naik Isra' dan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja pergi Isra' tu, kita tahulah perjalanan dia daripada bumi Mekah ke bumi Palestin. Mi'raj tu daripada bumi Palestin naik
ke Sidratul Muntaha, langit paling tinggi. Lepas langit pertama, langit kedua, langit ketiga jumpa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan budak-budak. Lalu naik lagi jumpa nabi-nabi terdahulu. Sebelum tu di bumi Palestin, Masjidil Aqsa, Nabi SAW menjadi imam kepada para anbiya yang terdahulu. Itu sebagai kira memang dah confirm inilah khatimul anbiya, penghabis segala nabi, dan dialah ketua nabi. Muhammad SAW jadi imam pada para nabi terdahulu di Masjidil Aqsa. Kemudian dibawa naik ke Mi'raj sampailah ke Sidratul Muntaha dan ditunjukkan syurga. Kata Nabi SAW, Nabi nampak sebuah sungai yang bergelombang dan berombak, yang laju dan ada cahaya yang amat putih, dan air dia tu lebih manis daripada madu. Dan ketika Nabi dekatkan kepada sungai itu, bau dia wangi mengalahkan bau minyak kasturi. Dan bila Nabi celupkan tangan, airnya adalah air susu. Dalam hadis ni mengibaratkan sungai Al-Kautsar ni adalah sungai yang paling mewah. Kasturi ni adalah bayangan benda yang paling wangi zaman Nabi SAW. Zafran adalah benda yang mahal. Macam safran ni yang kalau merah tu, yang untuk dye rambut dan sebagainya, dulu mahal. Nabi SAW ada satu jubah yang dicelup dengan safran. Tu kira mahal lah jubah kalau ada celup dengan safran zaman dulu. Warna merah lah jubah tu. Tapi Nabi SAW itulah satu jubah mahal, dan jubah tu dipakai sampai lusuh. Nampak berbeza dengan kita tuan-tuan. Balik tengok balik almari kita, banyak baju Melayu dan cantik-cantik lagi, macam-macam brand. Jubah Dafah, Al-Hijab, macam-macam brand tu. Berapa banyak, berapa kerat yang kita pakai. Istilah membazir dalam berpakaian, bukan beli yang mahal. Bila kata Nabi pun ada jubah safran, bukan beli yang mahal membazir, tetapi bila mana kita ada baju yang tak pakai tapi kita beli lagi baru, itu maksud membazir. Contoh, kita ada 10 t-shirt. Ada t-shirt ni dah 4 bulan tak pakai, dah confirm tak pakai lah, dia duduk bawah dalam lemari tu kan. Bila kita dah basuh baju, top up balik atas dia. Habis baju tu kan basuh, top up. Dia memang tak berganjak, ada kat bawah. Tapi t-shirt tu ada lagi, kita pergi beli t-shirt lagi 5 lai. Pakai ustaz, apalah membazir. Habis yang dekat dalam lemari tu, itulah pembaziran sebenar. Jangan marah orang beli baju Adidas RM300 selai, tapi dia pakai 5 tahun. Apa yang membazir? Nampak? Bukan harga ukurannya. Ini daripada segi fiqah lah. Okey, berkenaan hadis tadi, jadi kita boleh faham Al-Kautsar itu ada riwayat yang mengatakan perigi Nabi SAW sebelum ke syurga, dan ada riwayat yang mengatakan adalah sungai yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW di dalam syurga, yang sifatnya tadi kita nampaklah permata keliling dia dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita terus kepada bab ke-10 daripada kitab. Laju masjid ni. Yalah, kan kalau tiap-tiap minggu kelas macam ni lagi capek insya-Allah. Tebal kitab ni 1000 lebih muka surat, 1118 muka surat. Jadi mula-mula saya mengajar dulu tu beralih 10. Saya takut ni macam anak saya dah darjah 1 kan. Saya takut form 4 anak aku ni kan, baru habis ni kan. Tapi ni insya-Allah dah masuk bab ke-10, yakni dikenali neraca amal di akhirat, yakni dipanggil sebagai al-mizan. Okey, bagaimana apa dalil kewujudan al-mizan? Macam mana ulama boleh letakkan nanti di akhirat pasti ada neraca timbangan? Ia adalah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam suratul Anbiya ayat 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Allah sebut dalam surah Al-Anbiya. Maka sesiapa pun tidak rugi walau sedikit pun. Maksudnya tak ada lagi tipu-tipu. Walaupun 0.001 akan dikira.
Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi sekalipun, biji sawi diumpamakan sebagai perkara paling kecil di zaman dulu, yang dipanggil sebagai zarrah. Lepas tu ayat Quran sebut zarrah pula. Zarrah ni lagi kecil daripada biji sawi. Yang panggil kita hari ni zarah lah, yang kena pakai teleskop tu kan. Maknanya Quran dah mention 1400 tahun lepas zarrah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita pun tahu ayat tu, okey. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Jadi dalam ayat ni disebut mawazin, yakni jamak kepada perkataan mizan, menunjukkan ketepatan berita al-mizan. Di mahsyar nanti penantian adalah yang kita penantian semua umat. Bila dah beratur, bila dah berkumpul di mahsyar nanti, penantiannya tak lama tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah dalam setengah hari. Okey lah kan, setengah hari menunggu. Okey, kita pergi setengah hari tu kira standard lah Ustaz. Pergi KK tu pagi pergi, tengah hari balik lah, macam-macam tu. Tetapi setengah hari di akhirat, tuan-tuan dan puan-puan dari rahmati Allah, adalah sepanjang 25,000 tahun di dunia. 25,000 tahun di dunia. Sebab ada dalil yang mengatakan al-yaum, satu hari di akhirat bersamaan 50,000 tahun di dunia. 50,000 tahun. Agak tuan-tuan yang dah 7 series, 8 series ni pun agak ada boring kan, duduk apa nak buat lagi ni. Semua dah ada kan, semua dah buat dah, tinggal beribadat kan. 50,000 tahun penantian di mahsyar, setengah hari akhirat, yakni 25,000 tahun. Tetapi ia juga berdasarkan keimanan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ada yang merasanya seakan-akan ia 100 tahun, ada yang merasanya seakan-akan ia 10 tahun, ada yang merasanya seakan-akan ia 1 tahun, ada yang seakan-akan merasanya 1 bulan, dan ada yang merasanya seakan-akan 1 minggu. Nabi SAW sebut, yang paling baik, yang paling beriman di antara kamu, orang beriman ni akan rasa dia seolah-olah macam melihat matahari terbenam. Tak berapa lama, tak berapa sekejap kan, kita tengok, kita feeling minum air kelapa tu kan, dah terbenam sekejap. Itu orang beriman. Dalam hadis yang panjang, dalam keratannya, tudna syamsu yaumal qiyamah kamiqdaru milan. Tudna syamsu, diangkat matahari pada yaumul qiyamah, kamiqdaru milan, 1 mil. Mil dalam bahasa Arab ni ditafsirkan mengikut hadis, ada yang mengatakannya 1 inci. Wa yazubillah min zalik. Ada yang mengatakannya 1 meter, dan yang paling tepat mil ni sama dengan mile. Bahasa orang putih dia jadi mile. 1 batu dunia lah. 1 batu di dunia taklah jauh kan. Sebab nak bezakan matahari di dunia, saya google tadi, lebih kurang 149.7 juta kilometer daripada kepala kita. Di akhirat lebih kurang 1 batu. Jadi perbezaan dia sangatlah ketara, yang mana Nabi SAW sebut, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil uruq. Dan manusia ketika itu di mahsyar akan dalam keadaan pelbagai, berdasarkan amalan mereka dalam banjir peluh mereka sendiri. Faminhum may yakunu ilal ka'bain, ada yang banjir hingga 2 buku lali, banjir peluh. Faminhum may yakunu ila rukbatain, ada yang banjir sehingga 2 lutut, ada yang banjir sehingga pinggang, dan ada yang terakhirnya tercungap-cungap dalam banjir peluh sendiri, dekat dagu. Nabi SAW sebutkan. Ini berdasarkan tahap keimanan. Ini 25,000 tahun kita akan menanti dalam keadaan berpeluh. Wa'ayazubillah. Banyak-banyak akan beramal tuan-tuan. Antara anak-anak tahfiz, insya-Allah ada yang menaung kita kan, anak-anak dapat tolong dan sebagainya. Kita mungkin dah tak sompek dah kan, tak ada istilah tak sompek tuan-tuan. Nak hafal Quran tu boleh, sehari semuka 1 tahun habis. Cuba sehari 1 muka 1 tahun habis. 1
muka Al-Quran ada 15 baris. Satu hari ada 5 waktu solat. Satu waktu kita hafal 3 baris. Takkan tak boleh? Takkan tak boleh? Isyak tasmi' dengan imam gitu, satu muka. Esok isyak tasmi' lagi satu muka. 365 hari. 2 tahun habis tak Quran? Habis. Tak sampai 2 tahun boleh habis. Satu hari satu muka. Kalau tuan-tuan lama-lama dah laju, satu hari 2 muka, 1 tahun habis. InsyaAllah manalah tahu dapat awan yang menaungi kita di akhirat. Itu berdasarkan beberapa hadis untuk yang hafiz Quran. Okey, pergi kepada bab seterusnya. Tadi berceritakan kedahsyatan mahsyar tu. Sebelum nak pergi ke Al-Mizan, Al-Mizan ni secara lughatan, secara bahasanya, etimologinya merupakan alat penimbang untuk ukur berat ataupun ukur ringan sesuatu. Yang kita fahamlah, macam dekat supermarket, macam dekat rumah tu kan, yang tu timbang-timbang setiap hari dipanggil Al-Mizan secara bahasa. Tetapi Al-Mizan secara istilahan ataupun secara terminologinya adalah sesuatu yang Allah letakkan di hari kiamat untuk menimbang amalan hamba-hambanya. Allah letakkan satu mesin yang dipanggil sebagai Al-Mizan, yang mana sifat dia digambarkan dalam hadis panjang. Al-Mizan ni mesti ada 2 mangkuk, yang mana mangkuk dia ni, satu mangkuk dia ni sebelah kanan arash, satu mangkuk sebelah kiri arash. Yang sebelah kanan arash ni sebesar bumi, dan sebelah kiri arash pun sebesar bumi. Ini antara rupa bentuk Al-Mizan, yang mana ianya boleh lebih kurang macam dacing lah. Kalau timbang sekarang ni tak ada 2 mangkuk, semua satu mangkuk je kan. Lepas tu keluar dia punya sukatan tu, tak cantik, tak best. Okay. Jadi Al-Mizan ini seolah-olah dacing di dunia ni, tapi besar dia macam tu. Apa yang ditimbang di Al-Mizan nanti, ulama berkhilaf pendapat. Ada 3 pendapat. Pertama dikatakan amalan-amalan kita, amalan yang baik ditimbang sebelah kanan. Ini yang biasa kita dengar lah. Amalan yang buruk diletak sebelah kiri. Mana yang lebih berat akan menjadi tempat penentu kita nanti, ke syurga ataupun ke neraka. Tapi ada ulama yang mengatakan ada satu hadis bitaqah, hadis tentang kad. Bitaqah ni kad. Hadis ni panjang, menceritakan nanti di hari akhirat kita akan dapat satu kad bitaqah, yang mana di dalamnya terkandung segala amalan kita. Ada ulama berpendapat hadis bitaqah kita akan bicarakan nanti. Ada ulama berpendapat bitaqah ni nanti yang akan diletakkan di atas Al-Mizan. Dan juga yang ketiga, ulama berpendapat orang tu sendiri yang diletak di atas Al-Mizan untuk ditimbang. Okey. Jadi senang saja sebenarnya antara cara-cara memberatkan Al-Mizan. Kata Nabi SAW, cara memberatkan mizan, kalimatan khafifatan 'alal lisan. 2 kalimah yang mudah di lisan, di lidah. Thaqilatan fil mizan, tetapi berat di mizan. Habibatan ilar rahman, dan menjadi kasih sayang kepada Allah. Apalah kalimah tu, sahabat tanya? Ialah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini yang kita faham tu. Subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi SAW, kalimatan khafifatan, kalimah yang sangat mudah di lisan sebenarnya, tetapi thaqilatan fil mizan, berat pula di mizan, menjadikan mizan kita berat, amalan baik kita jadi berat. Kualiti 2 kalimah ni, dia sikit, dia ringan tetap di dunia, tetapi berat di mizan. Habibatan ila rahman, yang disukai oleh ar-rahman. Subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim. Okey, jadi itu antara bentuk hadis-hadis Nabi SAW, cara-cara memberatkan Al-Mizan. Selain daripada perbuatan tuan-tuan perempuan hari ini yang melangkah ke masjid, melangkah ke solat jemaah, ataupun melangkah ke majlis-majlis ilmu, kalau kita kenal
Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW, badan besar. Abdullah bin Mas'ud badan besar, tetapi Abdullah bin Mas'ud ni sebenarnya betis dia kecil. Satu hari Abdullah bin Mas'ud tengah duduk dengan sahabat-sahabat yang lain, angin kuat, maka tersingkaplah jubah Abdullah bin Mas'ud, nampak betis dia kecil. Betis dia kecil, jadi dia kena bahan lah. Kalau hari ni punya dia kena ejek lah, kena bahan dengan sahabat-sahabat. Kena golak lah. Kita kalau benda tu tak kasar lah, dia jadi kelakar je lah kan. Dia bukannya kocik betis dia rupanya badan besar kan. Jadi Nabi SAW kebetulan lalu, oi, apa yang korang gelak ni? Nabi taklah cakap ni 9 kan. Ini perumpamaan lah. Apa yang kamu gelakkan ni? Jadi sahabat tanya, tak, ni Abdullah bin Mas'ud, badan dia besar, tapi rupanya betis dia kecil. Jadi Nabi SAW dengar sahabat cakap macam tu. Apa kata Nabi? Wallazi nafsi biyadi laha asqal fil mizan min Uhudin. Kata Nabi SAW, aku bersumpah, wallazi nafsi biyadi, dengan nyawaku di atas tangan Allah, sesungguhnya betis Abdullah bin Mas'ud yang kecil itu lagi berat di atas mizan berbanding gunung Uhud. Kerana banyak amalan, kerana kaki-kaki yang melangkah ke masjid, kaki-kaki yang melangkah ke majlis ilmu ni, jangan risau, insya-Allah kaki-kaki itu menjadi berat di atas mizan, memberatkan dan memudahkan kita masuk ke syurga, insya-Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi kita pun tahu dalam surah Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, disebutkan di bawah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Sekali lagi disebut mawazin, siapa yang berat timbangannya, maka dia akan duduk di dalam keredaan Allah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, siapa yang ringan pula timbangan dia, fa ummuhu hawiyah, mana pergi balasan dia, mana pergi tempat tuju dia. Ummuhu tu balik kepada mana? Hawiyah. Hawiyah tu apa? Wa ma adraka ma hiyah, tahu tak apa hawiyah? Tak tahu. Narun hamiyah, itulah api yang sangat panas, yakni neraka hami, neraka hawiyah, yang disebutkan bagi orang yang ringan timbangan dia, wa'iyadzubillah. Bila kita berbicarakan tentang al-mizan ni, banyak perkara yang kita boleh bicarakan. Apa amalan yang boleh memberatkan, tadi kita dah bicarakan. Bagaimana pula dengan amalan-amalan orang kafir yang baik, orang yang tak beriman pada Allah tapi banyak bagi sedekah, bahkan menyatukan orang. Dulu-dulu Muhajirin dan Ansar bersatu ni, ada orang kafir yang Rasulullah SAW panggil, tanya, nak masuk Islam tak? Sebab kau dah melakukan satu perkara besar, yang mana orang Islam kalau buat ni, dia dapat pahala besar, yakni menyatukan dua kaum muslimin. Muhajirin dan Ansar masa tu tak bersatu, tapi banyak bersatu, bahkan ada orang kafir yang menolong. Maka kita ni, orang Islam ni, yang lahir Islam ni, antara dia, jangan berpecah belah sesama orang Islam. Bersatu sama orang Islam. Ada nampak orang Islam dengan orang Islam berpecah belah, kita cuba satukan, bukan jaga tepi kain. Itu perbuatan Nabi SAW. Bahkan orang kafir zaman Nabi pun buat benda tu sebab baik. Itu perbuatan orang baik. Jadi bagaimana timbangan bagi orang kafir yang baik? Bagaimana pula yang disebutkan dalam suratul A'raf, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yazlimun. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Suratul A'raf. Bahkan nama surah Al-A'raf itu diambil sendiri daripada perkataan yang ada dalam ayat dalam suratul A'raf yang bermaksud Al-A'raf ni pula satu tempat yang mana orang yang mempunyai timbangan baik, amalan baik dengan amalan buruk dia sama rata.
Orang yang mempunyai timbalan amalan baik dan buruk dia sama rata, Allah Subhanahu Wa Taala letak di Al-A'raf, satu tempat. Ada juga orang yang mati syahid tetapi hutang banyak dengan manusia, ada berdendam dengan ada manusia berdendam dan sebagainya, pun sama Allah letakkan di Al-A'raf. Al-A'raf ni pula adalah tempat yang mana syurga tak dapat, neraka tak pergi. Tak pergi neraka kerana banyaknya amalannya, tak masuk syurga kerana banyaknya dosa dia. Jadi tak bolehlah kita mutawasitah ni, tuan-tuan. Tak boleh kita tengah-tengah ni. Islam tak mengajar tengah-tengah. Kalau baik kita cuba tinggalkan segala perkara baik. Itu syariah. Syariah ni patuh. Syiar ni kena menunjukkan pula kebaikan pada orang. Itulah kedua-dua tuntutan dalam orang Islam. Kena patuh syariah, kena sebarkan syiar. Patuh pada hukum hakam yang Allah tetapkan pada orang Islam. Pada masa yang sama sebarkan agama Islam menggunakan kebaikan-kebaikan dan syiar Islam yang telah wujud, yang Allah letakkan di dunia ni. Jadi ayat dalam suratul A'raf ni menceritakan orang yang di Al-A'raf ni nanti bagaimana nak settle, duduk di situ ditahan lagi beberapa ribu tahun, wa'iyadzubillah. Kita harapkan yang dalam masjid hari ini taklah duduk di situ, tak juga pergi ke neraka, teruslah masuk ke syurga insya-Allah. Berdasarkan rahmat Allah banyak lagi yang kita akan pelajari insya-Allah. Keampunan Allah tu ada. Janganlah kita bertaubat pada taubat kita yang mana dah nak mati barulah aku bertaubat. Ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ni nanti, bagaimana istilah taubat, bagaimana keampunan Allah itu masih wujud hatta sehingga hari kiamat pun. Bagaimana ada Muslim, ada orang beriman yang masuk neraka, yang masuk dalam masa 100 tahun, ada yang masuk dalam masa sebulan, ada yang masuk 1 minggu, bahkan ada yang masuk 1 hari saja. Ini semua berdasarkan amalan masing-masing. Wa'iyadzubillah. Semoga Allah menerima amalan baik kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat-taubat kita, dan semoga taubat kita terus diletakkan di dalam mereka yang mempunyai taubat nasuha. Saya rasa saya berhenti di sini dulu pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi bicarakan berkenaan Al-Mizan, berkenaan banyak lagi hadis-hadis dan ayat Quran yang berkaitan dengan dia, yang mana pada pertemuan seterusnya kita cuba bicarakan cara menimbang amal, dan bagaimana Rasulullah SAW membantu nanti ketika memberatkan Al-Mizan kita. Ada yang Rasulullah letakkan ridaknya, ada yang Rasulullah letakkan kofiahnya, ada yang Rasulullah beratkan dengan cara lain dan sebagainya. Inilah semuanya saya pesan tadi pada diri sendiri dan juga pada tuan-tuan dan mati Allah, supaya sama-sama kita mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak akan selawat, banyak-banyak akan berzikir, berharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, harapkan rahmat kasih sayang Allah untuk masuk ke syurga. Ingat, bukan dengan amalan. Masuk syurga bukan dengan amalan baik kita semata-mata. Amalan baik ni nanti masuk syurga adalah berdasarkan rahmat kasih sayang Allah. Sebab itu yang kita harapkan rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ar-Rahman ni menjadi rahmatun. Perkataan rahmat ni kasih sayang Allah. Masuk syurga bukan ada peristiwa pelacur yang bagi minum kepada seekor anjing, masuk syurga selepas tu. Bukan dengan amalan dia, dihidup dengan amalan ahli neraka semasa di dunia, tapi masuk syurga kerana rahmat kasih sayang Allah. Adapun amalan-amalan tuan-tuan dan puan-puan ni semoga menjadikan kita, letakkan kita di syurga yang lebih tinggi. Mudah-mudahan syurga Firdaus bersama para nabi, para syuhada, para sadiqin, para salihin insya-Allah. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tangguhkan pertemuan dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.